Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah maghrib kita dengan membaca kitab Munyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah. Jadi kita dah masuk minggu lepas pada tajuk memelihara segala jenis-jenis solat sunat, muka surat 89, dan kita dah baca sebahagian besar tentang solat sunat. Yang pertama iaitu solat sunat rawatib, solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Dan kita dah baca sunat rawatib ini dibahagikan oleh ulama kepada dua bahagian. Yang pertama, solat sunat rawatib muakkad. Yang kedua, bukan muakkad. Jadi yang muakkad disebut dalam kitab ini ialah 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isya, dan 2 sebelum subuh. Disebut 10 mengikut riwayat yang kata 10, dan ada riwayat yang kata 12. Riwayat yang 12, zuhur tu kita jadi 4, sebelum zuhur tu jadi 4. Kalau yang tadi 2, jadi kita jadikan dia 4, dan keempat-empat itu ialah muakkad, maka dia jadi 12. Jadi kita boleh pakai mana-mana riwayat. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian kita sambung sedikit lagi di penghujungnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sekalian sunat muakkad, bawah sekali muka surat 90. Sekalian sunat muakkad dan bukan muakkad itu dinamakan rawatib dan tawabi'. Tapi kalimah tawabi' itu tidak popular. Yang popular rawatib. Bagi fardu, bagi solat fardu zuhur, maghrib dan isya yang ada rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah, hendaklah disebut qabliyah dan ba'diyah. Jadi ada 3 jenis solat fardu yang ada qabliyah dan ba'diyah: zuhur, maghrib, isya. Asar cuma dia ada qabliyah, subuh cuma dia ada qabliyah, tidak ada ba'diyah selepas asar, dan selepas subuh bahkan kita tak dibenarkan. Dia antara solat yang haram, selepas solat sunat selepas asar dan juga selepas subuh. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang ada dua-dua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka masa kita niat, kalau qabliyah sebutlah qabliyah, kalau ba'diyah maka sebutlah ba'diyah.
Solat sunat asar tidak ada ba'diyah, tak payah sebut qabliyah. Nak usalli sunat al-asri arba'a raka'atin. Solat 4 lah, yang solat 4 2 pun boleh. Arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Tidak disebut qabliyah, walaupun kita solat tu sebelum. Qabliyah tu makna sebelum, tapi oleh kerana dia tak ada selepas, maka tak payah sebut sebelum. Nah, gitu. Baik, tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma Syekh kita tak sebut bila masuk waktu. Bilakah masuk waktu solat sunat qabliyah dan ba'diyah? Masuk bila? Ya, saya. Bila masuk? Bila masuk waktu solat sunat? Bila masuk waktu? Baik, bila masuk waktu, masuklah waktu. Bila masuk waktu fardu, contoh maghrib tadi. Bila masuk waktu maghrib, masuklah waktu solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah tu. Maknanya kita ni tak perlulah tunggu sampai habis azan. Kalau kita nak solat di rumah kita dekat-dekat dengan masjid, dekat-dekat dengan surau. Nah, lebih-lebih lagi solat subuh tu afdal kita solat sunat itu di rumah. Tuan-tuan, yang muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dah waktu subuh. Waktu subuh masuk dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan masuk selepas la ilaha illallah. Tidak. Sama dengan kita nak buka puasa. Bila masuk waktu buka puasa? Bila masuk maghrib? Bila masuk maghrib? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita halal lah. Azan dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa. Tak buka lagi. La ilaha illallah. Baru buka puasa. Boleh? Sebab masuk waktu buka puasa bila masuk waktu maghrib tu. Bukan selepas la ilaha illallah lepas azan tu, tidak. Jadi kita nak solat awal sikit sebab kita nak pergi masjid pula. Kalau kita tunggu habis azan baru kita solat, nanti kita nak pergi takut lewat, takut saya memang dah takbir dah. Maka solatlah solat sunat. Masuklah tu. Walaupun dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru satu takbir untuk azan, kita boleh solat Allahu Akbar. Aku solat sunat subuh. Tak payah sebut qabliyah sebab dia tidak ada ba'diyah. Lillahi ta'ala. Baca Fatihah sudah. Sebab apa? Takut lambat masa kita nak pergi pula masjid. Kita sekarang di rumah, bukan di masjid. Nah, macam tu. Bila masuk waktu fardu itu, maka masuklah waktu solat sunat rawatib. Bila habis? Habis dia bila habis waktu fardu. Macam tu. Bila masuk waktu fardu, maka masuklah waktu solat sunat rawatib. Bila habis waktu fardu itu, maka habis juga waktu solat sunat rawatib. Kedua-duanya, tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati sekalian. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, yadkhulu waktu as-sunan allati qabla al-fara'id bidukhul al-waqt al-fara'id. Masuk waktu solat sunat rawatib ini dengan masuknya waktu solat fardu. Mana? Habis bila? Wa yabqa waqtuhuma bi khuruji waqtil fariidah, dan kekallah waktu kedua-duanya, waktu qabliyah dan waktu ba'diyah. Saya ulang sekali lagi, waktu qabliyah dan waktu ba'diyah, dengan keluarnya waktu solat fardu tersebut. Maknanya kita boleh solat qabliyah lepas solat fardu.
Sebab waktu solat sunat qabliyah dan ba'diyah, dia habis kedua-duanya bila habis waktu. Maknanya bila kita solat fardu, kalau kita belum solat qabliyah, kita boleh solat selepas daripada itu, waktu dia masih ada. Macam mana ni Ustaz? Tadi kata qabliyah tu sebelum, ba'diyah tu selepas. Dengar elok orang saya dah ulang banyak kali ni. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Maksud sebelum artinya kita solat sebelum kita solat fardu tu. Maksud selepas artinya kita solat selepas kita solat fardu. Tiba-tiba ulama sebut waktu kedua-duanya berakhir selepas solat, selepas waktu fardu itu berakhir. Bermakna solat sunat qabliyah berakhir di akhir waktu juga, bukan apabila kita solat fardu tak boleh solat dah qabliyah. Maknanya boleh kalau kita solat lepas. Tapi afdal kita solat qabliyah sebelum kita solat fardu, itulah tu afdal. Tapi kalau kita tak sempat, datang imam takbir dah solat zuhur, tak ada qabliyah ba'diyah, maka kita boleh buat solat qabliyah lepas tu, bukan qada waktu dia. Sebab waktu dia habis bila habis waktu, bukan waktu dia habis apabila solat fardu, tidak. Habis dia hujung selepas habis waktu fardu itu. Maknanya solat itu boleh disolat selepas solat fardu, tapi solat itu tetap qabliyah. Kita niat qabliyah, dia jadi qabliyah walaupun kita solat selepas solat fardu. Faham ke tak? Faham lah. Bukan qada waktu dia. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, ajaran sesat pada Imam Nawawi, ulama mu'tabar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dan semua kitab macam tu dah sebut. Tuan-tuan buka kitab biasa pun, Anak Kunci Syurga, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut dalam kitab Anak Kunci Syurga macam tu juga. Dan masuklah waktu kedua-duanya, yakni waktu solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah dengan masuknya waktu fardu tersebut, dan berakhir kedua-duanya apabila berakhir waktu solat fardu tersebut. Kena saya okay? Macam ni. Baik tuan-tuan, tapi afdal orang buat sebelum lah qabliyah tu. Ni cerita kalau tak sempat boleh buat selepas dia, bukan qada. Sebab dia ada qabliyah dan ba'diyah. Tapi bagi solat yang ada qabliyah saja, yang tidak ada ba'diyah, tak boleh. Dia masuk waktu dia apabila masuk waktu fardu tersebut, dan dia akan habis bila kita dah solat fardu tersebut. Macam tu dia lagi. Maknanya solat subuh contoh, kita datang lewat sampai imam takbir Allahu Akbar, takbir, kita tak solat lagi solat sunat subuh tu. Solat sunat subuh tu lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya, kata Nabi. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar, maknanya solat sunat subuh itulah lebih baik daripada dunia dan segala isi. Kita masuk imam takbir tak boleh dah solat sunat. Tahiyat masjid pun dia jadi dalam solat subuh itulah, tak boleh buat asing dah. Iza uqimatis solah fala solata illa al-maktubah. Apabila diiqamahkan solat untuk solat, maka kita tak boleh solat dah sunat. Solat fardu itulah, tu qomat ni imam takbir lagi tak boleh solat. Masuk tu Allahu Akbar, solat subuh lah. Lepas tu habis subuh kita pun solat qabliyah subuh selepas subuh, maka hukum dia tak boleh. Sebab waktu dia berakhir apabila kita solat fardu subuh. Sama dengan asar, waktunya berakhir apabila kita solat sunat asar. Tapi kalau zuhur, kalau maghrib, kalau isyak, dia berakhir bukan dengan solat fardu, berakhir apabila berakhirnya waktu solat itu yang 3.
Yang subuh tu kalau kita tak pernah tinggal, tiba-tiba kita tak sempat, habis kita solat fardu subuh dengan imam, maka kita sunat qada. Nama dia qada. Sebab dia tak ada qabli ba'diyah, tidak ada. Maka nama dia qada. Siapa solat tunai haram. Boleh. Qada boleh. Usalli sunnat subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Sebab tak sempat tadi. Zuhur tidak, datang imam takbir Allahu akbar, tak sempat. Lepas tu boleh solat qabliyah, boleh solat, bukan qada. Boleh. Jadi aku pakai ni tak boleh minum ya. Buang lah. Tak kau. Itu. Kita nak jaga SOP tapi dah kau nak minum kau dah. Minggu lepas tak ada cawan. Minggu ni cawan ada 3. Macam marah. Aduh. Bagi 3 tu, bagi hak botol pun bagi, hak straw pun bagi. Aku pilih cawan. Hebat ambil Bukhari 3 cawan 4 botol 3 botol plastik. Bismillah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis itu lebih kurang dah. Baik, kita masuk dia bagi contoh solat niat. Contoh niat. Usalli sunnat az-zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Nak sebut usalli sunnat az-zuhri rak'ataini pun boleh. Nah, tak ada masalah. Yang tu sunat saja. Yang penting kita sebut aku solat zuhur. Itu yang rukun. Kalau fardu, aku solat fardu zuhur. Kalau sunat memadai aku solat zuhur. Solat zuhur artinya sunat. Dia takkan jadi fardu. Sebab fardu kena sebut fardu. Macam tu. Baik, jadi contoh niat ni macam-macam lah. Buka kitab ni tulis macam ni. Buka kitab ni tulis macam ni. Dia terulang pada kita lah. Nah, yang penting kita menjadi asas solat sunat. Yang wajib sebut dan rukun ialah yang pertama qasad. Qasad tu aku solat. Yang kedua ta'yin. Solat apa? Zuhur ke? Sunat zuhur ke? Sunat asar. Sunat tu tak wajib sebut. Sebut yang nama solat tu saja. Macam tu je. Nah, baik, boleh buat usolli sunat az-zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh usolli sunat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh kalau solat 4 usolli sunat az-zuhri 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Bila kita yang tu Arab, bagi kita yang dah biasa niat dalam Arab, tak apalah, dah biasa dah. Nah, eloknya niat dalam Melayu sahaja. Aku solat sunat zuhur 2 rakaat sebelumnya kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar tu sahaja aku solat. Ikut ulang balik hak Melayu tadi. Ni kita menyusahkan diri sebelum takbir sebut Arab. Usalli farda, usalli sunnat az-zuhri, nah raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, sebut Arab. Bila takbir jemuh pula sahaja aku solat. Cari penyakit sendiri. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita nak niat lintas hak Melayu tu, kita boleh sebut qabliyah walaupun qabliyah tu bahasa Arab. Sahaja aku solat sunat zuhur 2 rakaat tu Melayu belaka. Sampai qabliyah kerana Allah Ta'ala. Qabliyah tu Arab. Kerana Allah Melayu boleh. Boleh ke? Boleh. Ataupun kita nak sebut Melayu semua sekali lagi boleh. Nah, sahaja aku solat sunat zuhur 2 rakaat sebelumnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu. Nah, baik. Hak lain-lain tu kias sendirilah. Saya tak payah sebut, kias sendiri saja. Okey, kita masuk tajuk seterusnya untuk malam ni lah. Yang tu sambungan sedikit untuk yang minggu lepas. Kita tak sempat habis. Kita sebenarnya boleh habis 8.45 lah. Sebab kita mula 7.45. Kita diberi masa 1 jam oleh majlis agama. Nah, jangan lebih
paling lama 8.45 1 jam. Kalau ikut jam lah tu 8.45. Walaupun maksud isyak masuk 8.20. Baik. Kita masuk tajuk yang kedua, sunat witir. Baik, sunat tu macam biasalah kita dalam membicarakan solat sunat. Kemudian witir ataupun witir artinya tunggal. Nah, dia tidak ada pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu witir. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Subhanahu wa taala itu witir. Maknanya tunggal, tidak ada pasangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada pasangan bagi dia. Dia tunggal, esa, tidak ada bilangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia suka perkara-perkara yang tunggal. Sebab tu solat witir ini di antara solat yang afdal lah. Nah, yang afdal, lebih afdal daripada solat sunat subuh. Solat sunat subuh yang kata lebih baik daripada dunia dan segala isi yang saya baca hadis tadi, ni lebih afdal. Dan dia lebih afdal daripada solat sunat tahajud sekalipun. Witir ni. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ambil makna dulu witir artinya tunggal atau orang sebut kasal, bahasa Melayu lama. Nah, mana tidak ada pasangan. Kalau satu lah, kalau tiga lah, 5, 7, 9, 11 gitulah. Dia tidak ada pasangan, tidak genap. Nah, tidak syafa'un ni genap. Wal witru wasyaf', tunggal dan juga genap. Syafa'u itu genap, al witru itu tunggal, tidak ada pasangan. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, solat witir, kita tengok kitab ni. Solat sunat witir adalah sunat yang muakkad. Apa maksud muakkad? Sangat digalakkan dan mengekalkan mengerjakannya. Jadi dia bukan sunat biasa-biasa, dia sunat muakkad, sama dengan solat-solat rawatib yang muakkad tadi ni. Nah, yang kita baca dulu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minni. Maksudnya solat witir itu suatu hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang tidak mengerjakannya, ia bukan dari golongan kami. Banyaklah hadis-hadis. Nah, kalau kita nak hadis, buka kita hadis lah. Kita sekarang ni fiqh tak perlu baca banyak-banyak hadis, kita dia bagi pun sudah memadai. Nak kita betapa pentingnya solat witir itu, sampai Nabi kalau hadis ni dia kata bukan umat aku lah. Yang tak solat witir itu bukan dalam kalangan golongan kami, maksud dia bukan umat aku lah. Tapi dia tidak wajib. Nah, sebab solat fardu 5 ya. Datang seorang Arab Badui tanya Nabi sebut solat fardu tu 5. Selepas daripada itu illa antatawwa, maka witir tak termasuk dalam solat fardu yang 5, maka dia adalah sunat. Tapi sunat dia sampai peringkat Nabi ancam, kata mu ni bukan umat aku lah, witir pun tak solat. Jadi kalau boleh sentiasalah, kalau boleh tiap-tiap malam lah kita solat witir ni. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kita baca dulu kitab. Sebanyak-banyak solat witir itu 11 rakaat. Solat witir paling banyak 11. Dia bukan 12, bukan 13, 11. Ni kena ingatlah. Cuba test sekali menantu sebelum kita angkat nikah tu, test sekali. Masalahnya dia nak jadi menantu kita kan. Jangan bagi Tok Imam angkat, kita angkat. Minta Tok Imam, saya nak angkat sendiri. Saya nak tanya sendiri bakal menantu saya. Solat witir apa? Tanya ni. Jeng kering. Nah, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dia boleh tengok dia jawab. Ada kata 2, ada kata 4, ada kata 6. Saya pernah tanya dah pelajar saya, tak tahu kata sebelah. Kalau dia sebut 3, 5, 7 tak apa, sebut 2, 4, 6, la ilaha illallah, tu duha. Bukan witir. Nah, kita dah ingat semua orang tahu kan? Cuba tanya kali. Witir berapa rakaat? Witir kalau kita nak buat paling maksimum berapa? Tak tahu.
tuan-tuan. Lemahnya kita ni dalam ilmu agama nah, fardu ain. Baik tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati sekalian, dia ingat paling banyak 11. Jangan lebih daripada itu. Lebih hukumnya haram, tidak diwitir. Nah, 11 paling banyak. Dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Paling sikit 1, paling banyak 11. Tetapi sepatutnya tidak dikerjakan 1 rakaat sahaja kerana khilaf aula, menyalahi yang lebih utama. Kalau boleh jangan buat 1 lah, kecuali sempit masa. Kita malam tu biasa duk bangun solat witir, bangun solat witir, bangun solat witir. Pada malam tu tiba-tiba bangun tu terlewat. Sebab kita dah biasa buat solat tu di akhir malam. Kita jarang buat di sebelum tidur, kita buat di akhir malam. Bangun-bangun ada dalam 3 minit lagi, ataupun kita letaklah 5 minit kita kata sebelum masuk subuh. Tengok jam, subuh 5.58, sekarang 5.53. Oh tu dia, ada lagi 5 minit. Kalau kita buat 3, confirm tak lepas. Buat 1 je lah. Nah 1, kalau boleh baca 3 kul tu baca lah. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau sempat, kalau tak sempat, kul huwallah sudah. Kalau tak sempat juga, Fatihah sudah. Rukuk, tidak sujud, tahiyat, bagi salam. Elok assalamualaikum warahmatullahi. Belah ni, Allahu akbar, Allahu akbar. Selaka tak ingat, betul bila. Azab dah. Boleh tu, tak apa. Dia bukan nanti assalamualaikum. Sempat rukuk, Allahu akbar. Sempat rukuk, Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu solat seterusnya, dapat dah. Habis hanya berhenti, habis sekali. Tuan-tuan. Tapi kalau ada masa jangan buat 1 lah. Khilaful aula ataupun makruh, kita buat 1 sahaja witir. Baik tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan tidak mengapa ia memperlewatkannya. Boleh kita lewatkan dengan arti kata solat di akhir malam, pagi esok lah. Tidur dulu, bangun solat esok. Selepas kita solat tahajud, selepas solat hajat, solat taubat, apa-apa, tutup tu witir, lewatkan. Walaupun dekat-dekat nak masuk subuh. Tuan-tuan, afdal lah, afdal di solat, dilewatkan solat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beradab solat di akhir malam. Mana dia tak kisah, dia mesti bangunnya. Dia tak boleh tidur lebih daripada pukul 5. Sebelum pukul 5, sebelum jam berbunyi, jam handphone berbunyi, dia memang dah setuju dah. Dah adab bagi dia, memang tak pernah lepas. Tak apa, dia solat akhir malam. Nah, bagi orang yang tidak beradab, tidak biasa, kalau dia nak solat akhir, biasanya bangun subuh. Bangun tu subuh. Jarang dia boleh bangun awal sebelum subuh. Maka solat sebelum tidur. Bagaimana Nabi berpesan pada Abu Hurairah, dia sebut, Nabi berpesan padaku 3 perkara, antaranya aku solat witir qabla an anama, sebelum aku tidur. Kita nak buat terus boleh, lepas isyak terus solat witir boleh. Nak tangguh sah dekat-dekat nak tidur baru buat boleh. Maknanya kita buat awal malam, pagi esok kita confirm bangun subuh. Jenis tu dah adat kita, payah nak boleh bangun pagi, buat awal. Macam tu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak mengapa ia memperlewatkannya nya solat witir itu. Sekurang-kurang akmalnya, lebih sempurna 3 rakaat. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dia kata sekurang-kurang sempurna 3. Bukan sempurna, sekurang-kurang sempurna 3. Yang akmal, yang paling sempurna 5. Kemudian lebih akmal lagi 7. Kemudian lebih lagi 9. Paling afdal 11 lah. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi solat witir, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia akan jadi satu isu tau. Dia akan jadi satu isu apabila masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, kan kita buat witir selepas tarawih. Sebab waktu solat sunat witir ini bermula
apabila masuk waktu isyak, dan dia akan berakhir apabila masuk waktu subuh. Dia antara isyak dan subuh, itu waktu dia. Nak solat awal boleh, nak solat tengah boleh, nak solat hujung boleh, terpulang pada kita. Kita sesuai yang mana satu. Nah, baik, bila solat masuk bulan Ramadan, kita pergi masjid, waktu yang boleh pergi masjid lah. Kita solat sunat tarawih, habis tarawih yang biasa kita buat 20, jumhur ulama 20. Lepas tu semua masjid boleh dikatakan akan buat witir 3 tu. Nah, baik. Dia akan jadi isu bila berada di penghujung Ramadan. Awal tak apa. Di penghujung tu 10 akhir masa kita nak mengejar Lailatul Qadar. Dan Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kejar sungguh-sungguh malam qadar, malam ketentuan ini di akhir Ramadan, 10 akhir. Ada masjid dia buat witir hujung pagi esok, buat witir 11, witir 11, witir 11. Yang ni akan jadi isu. Kalau dia buat solat sunat tasbih, tak jadi isu. Cuma yang isu tu pada tasbih tu saja, ada ke tak ada, tu je. Nah, sebab memang tidak ada hadis sahih. Yang ada hadis dhaif, kita boleh pakailah walaupun dhaif. Nah, ini khilaf. Nah, yang di isu solat tasbih tu ada ke tak ada. Tapi bila kita buat di akhir malam, tak ada isu apa-apa. Jadi isu solat tu saja. Nah, kalau masjid yang buat witir sebelah rakaat, pagi esok pukul 3.30 sampai 4.30, lepas ataupun 4.30 sampai 5.30, lepas tu sahur. Isu macam mana ni hak dengan tu imam nak solat ke tak pagi esok mau witir. Ni witir ni Nabi sebut la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir satu malam. Kalau masjid yang buat tasbih tak ada isu lah, tak ada isu lah. Tapi ada kalanya ada isu. Ada kalanya ada isu bila seseorang berpendapat bahawasanya solat witir itu kena buat akhir sekali. Bila dia buat sini, pagi esok dia nak solat apa lagi? Dia akhir dah. Nabi kata ij'alu akhira salawatikum al-witra. Jadikan solat sunat kamu yang paling akhir witir. Kita dah buat witir dengan tu imam. Pagi esok solat tasbih buat apa lagi? Pagi esok solat tahajud buat apa lagi? Nabi kata hak akhir witir. Jadi isu tu pula sebab dia tak apa faham. Tak faham dengan hadis, dia baca sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, macam mana nak buat? Kalau dia buat witir sini, pagi esok dia tak boleh buat dah. La witran fi lailatin. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Satu malam maknanya hak awal malam hang buat dah dengan tu imam lepas tarawih. Pagi esok hampir masjid buat sekali lagi dengan tu imam witir. Tak boleh. Haram. Nabi tak bagi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana nak buat? Itu jadi isu sikit. Sebab tu saya dulu-dulu ni ikut Ustaz Hamid Tahir, dia buat witir 11. Bila jadi macam tu, kalaulah kata malam ni contoh saya jadi imam di satu masjid, pagi esok ni kena jadi imam untuk solat dia mulai tu esok ni 10 akhir tu di masjid lain, nak kena telefon tu imam bagi tahu jamaah siapa-siapa nak ikut pagi esok dengan solat witir lepas tak imam, jadi payah kerja. Kadang tu terlupa nak telefon. Jadilah kali tukar, dia tak buat witir sebelah, buat solat lain lah, tasbih dan tahajud terpulang. Masa yang tu tidak ada isu sebab mereka boleh solat. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh solat witir dulu. Pagi esok kita boleh solat segala sunat yang kita nak buat, tak ada masalah. Janji kita jangan tutup witir sekali lagi pagi esok sudah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu isu akan berlaku lah. Baik, kalau berlaku macam tu, dia sebenarnya ada 2 pendapat dalam mazhab. Yang pertamanya ialah kita solat witir dengan imam selepas tarawih itu tak ada masalah. Pagi esok kita pergi juga masjid, walaupun bukan sunat berjamaah pun, tapi dah bulan Ramadan nak cari ramai-ramai, nak bagi semangat, tak mengantuk ramai-ramai ni. Pergi solat pagi esok, tiba-tiba imam buat solat witir 11.
Kita buat dah witir dengan Tok Imam di sebelah selepas tarawih. Pagi esok imam buat sebelah witir tu. Maka kita tak payah solat witir lah. Kita solat lain. Dia akan buat 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Kita buat 2 tapi jangan witir. Niat solat tahajud, niat solat taubat boleh kerahan. Kita solat kita tak wajib sama dengan Tok Imam. Nah, buktinya tu imam solat tarawih, kita belakang solat isyak, kita datang lewat. Imam tarawih kita isyak tak solat lagi. Kita tak boleh solat tarawih dulu. Ada pelajar sekolah. Ni berlaku lah. Depa dah lewat. Imam dah nak solat tarawih, depa solat tarawih 20. Lepas tu solat isyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengaji tu guru mana? Ayah pin ke apa? Dia kena solat isyak dulu sebab tarawih dia lepas solat isyak baru boleh buat. Selagi kita tak solat isyak, kita tak boleh buat tarawih. Maka kita solat isyak ikut tu imam tarawih 2 rakaat, kita isyak 4, imam bagi salam, kita tambah 2. Tak wajib makmum sama niat dengan tu imam. Jadi kalau kita dah witir dah, bagi esok imam buat witir sebelah, kita niat solat lain sampai hak satu hujung tu tak payah solat. Bahan kan saya? Kan payah. Baik tuan-tuan, pemuda muslimat yang dirahmati sekalian. Pendapat yang terpakai dalam mazhab Syafi'i ni, makna kalau kita untuk solat sunat tahajud lah, untuk solat sunat lain bukan witir. Bila kita dah buat pagi esok ni, kita boleh solat sunat tahajud, tak ada masalah. Boleh buat solat apa pun tak ada hal. Cuma jangan ditutup dengan witir, tak apa. Walaupun hadis Nabi sebut ij'alu akhira salawatikum alwitra, jadikan solat kamu yang paling akhir witir. Itu bagi kalau kita boleh buat macam itulah. Yang ni kita dah buat macam tu, pagi esok tidak ada halangan untuk kita nak solat sunat lain, tak ada masalah. Ada juga pendapat yang masyhur dalam kalangan mazhab ulama mazhab Syafi'i. Pendapat yang masyhur, dia kita buat dulu 3 dengan Tok Imam. Pagi esok kita bangun tu, kita buat 1, buat witir 1 lagi. Kita plus, kita campur 3 dengan Tok Imam. Pagi esok kita buka balik, buat 1 jadi 4. Bila jadi 4 tu buka balik. Lepas tu kita solat tahajud, solat semua. Lepas tu kita tutup balik witir dia. Ada pendapat yang masyhur dalam mazhab. Tapi pendapat yang kuat, kita tak payah buka lah witir tu. Sebab bila kita dah witir, tidak ada halangan, kata Imam Nawawi, untuk kita nak solat sunat lain. Tak ada hal, tak payah buka lah. Yang duk buka tu sebab dia ambil pendapat tak boleh, kena witir tu yang akhir kali, tak boleh solat lain dah. Bila dia nak solat, dia buka witir dulu, dia solat lain, dia tutup balik, baru jadi akhir balik. Ada faham? Faham kena ni? Baik tuan-tuan pemuda muslimat yang dirahmati, jadi kita tak payah buka lah pendapat tu, kita tak payah pakai lah. Kita buat saja dengan Tok Imam pagi esok ni. Kita solat lah sunat apa pun boleh, jangan ditutup dah dengan witir. Baik tuan-tuan pemuda muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian yang jadi isu lagi, kita nak buat, kalau kata yang tiga dengan tuan imam di masjid lepas tarawih tu, nak buat 2, 1 ke 3 terus. 2 bagi salam, kemudian buat 1 lagi bagi salam. Jadi bila 3 rakaat 2 salam. Ataupun kita nak buat 3 rakaat tu 1 salam saja, tidak ada 2 salam. Sekaligus 3. Baik, jadi itu khilaf dalam kalangan ulama. Dalam boleh dua-dua sebenarnya, boleh kita buat 2 1 dan boleh kita buat 3 terus. Tapi afdal dalam mazhab 2 1 menapisahkan. Buat 2 bagi salam, kemudian buat 1 lagi bagi salam. Baik tuan-tuan pemuda muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita nak memilih buat 3 terus, 5 terus, 7 terus, tidak 2 tidak terus, ataupun sebelah tu terus belah dengan 1 salam saja,
Kalau kita nak buat macam tu, contoh yang selepas tarawih, kita nak buat 3 sekaligus dengan satu salam. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka apakah kaedah yang terbaik cara solat kita? Dia boleh macam ni, tuan-tuan. Kita solat 3 terus ni, dengan hanya satu tahiyat, satu tasyahud, makna yang terakhir sahajalah. Pada rakaat yang kedua tidak ada tahiyat awal. Buat 3 direct, tidak ada tahiyat awal, kita buat tahiyat akhir sahaja, satu tahiyat. Itu yang afdal dalam pandangan mazhab. Dan harus kalau kita nak buat tahiyat awal, boleh macam maghrib, macam solat maghrib. Yang kedua tahiyat awal, yang tiga tahiyat akhir, boleh. Tapi dia tak berapa nak elok sebab menyerupai solat maghrib. Jadi serupa dengan solat maghrib. Solat maghrib tu fardu, ini sunat. Tiba-tiba sama. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Cuma yang beza dia, solat maghrib tahiyat awal dan tahiyat kedua dibaca dengan kuat, dan tahiyat yang rakaat yang ketiga dibaca perlahan. Itu beza dia. Hak pertama bismillahirrahmanirrahim, Fatihah habis. Habis Fatihah sunat surah pula. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua pula baca Fatihah kuat, kemudian baca surah, sunat baca surah pula qul huwallahu ahad, contoh. Hak tiga senyap, Allahu akbar, bismillah. Witir tidak. Pertama kuat, ada Fatihah, ada surah. Yang kedua pun baca kuat Fatihah, ada surah selepas daripada itu. Yang tiga pun baca kuat Fatihah dan ada surah selepas daripada itu. Situ sedikit perbezaan antara witir dengan maghrib. Kalau kita buat ada 2 tahiyat, tapi afdal satu tahiyat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak niat macam mana? Kalau kita buat yang 3 tu tak apalah. Usalli sunnatal witri salasa. Salasa apa? Salasa 3. Macam solat maghrib tu lah. Salasa rakaatin usalli sunnatal witri. Sahaja aku solat sunat witir. Witir tu ganjil, kasal, tunggal. 3 tu tunggal lah. Salasa rakaatin lillahi ta'ala. Tak apalah itu, tak ada isu. Sebab dia main 3 terus. Kita buat 2-1 masuk dah. Niat je dah 2-1. Jom niat. Hak 2. Cuba niat 2. Usalli sunnatal witri rakaatain ini. Sebab apa? Witir dia mesti ganjil. 2 rakaatain ini bukan witir. Masuk dah. Apa ingat kemas sangat? Jawab. Duk rasa tak apa, biasa je. Banyak lagi tak tahu sebenarnya. Duk belagak tahu je. Bukan ni hal lain, hal tak mengaji. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang kita mengaji tadi, witir itu ganjil. 2 kena. Sebut witir buat apa? Usalli sunnata witri rak'ataini. Rak'ataini 2 rakaat tu genap, bukan ganjil. Tapi hang sebut ganjil, jadi isu. Nak kita jadi isu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab ada jenis tu fikir dengan akal. Dia betul lah. Witir ni 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tiba-tiba kita duk solat lah ni rakaatain ni, tapi sebut usalli sunnatal witri, tapi rakaatain tu 2 tu genap, bukan ganjil. Dia fikir dengan akal. Lepas tu ngaji nak ada tunggu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, fikir dengan akal jahanam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kata Imam Nawawi, kitab yang sama, kitab paling besar dalam mazhab Syafi'i ini, kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dia sebut kalau kita nak solat witir buat 3 terus, contoh 1 salam, niat dia witir lah, usalli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Kalau kita nak buat 2 salam,
maka kita solat, kita niat witir juga walaupun dua. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, walaupun dua rakaat tapi dikira witir. Sebab apa? Sebab dia package. Nah, sebab kita nak buat dua dulu, kemudian kita nak buat satu, nama dia witir lah. Tapi kita buat dua dulu. Dua tu walaupun kena, tapi dikira package dengan satu yang kita akan buat nanti, dikira ganjil. Maka niat kita sebut witir, tak ada masalah. Orang mengaji tak ada isu. Bila tak mengaji baru dia isu, sebab syaitan duk timbulkan was-was dalam akal dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, walaupun begitu kita boleh solat niat yang lain. Contoh kita solat usolli sunnata witri, usolli sunnata muqaddimatil witri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat muqaddimah witir, pendahuluan witir, 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni tak keliru lah. Sebab bukan witir, dia muqaddimah witir. Witir bila jadi 3 nanti. Nah, boleh niat yang tu. Tapi kata Imam Nawawi tak ada masalah. Kita boleh sebut witir walaupun raka'ataini, sebab dia bukan terpisah. Kita akan solat satu lagi, maka dia package, maka bolehlah diniat witir walaupun 2. Ada faham kena saya? Clear. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Habis lebih kurang itu. Nah, okay, kita sambung sikit. Dalam rakaat pertama. Tengok kita balik. Dalam rakaat pertama selepas surah Al-Fatihah dibaca surah Al-Alaq. Nah, Al-Alaq, sabbihisma rabbikal a'la sampai habislah. Surah Al-Alaq dia silap tulis. Bukan sabbihis. Sabbih itu Al-A'la, saya pun silap. Dia tulis Al-Alaq bukan Al-Alaq. Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang tu Al-Alaq. Dia silap. Perbetulkan je. Al-A'la tu je lah. Baca sabbihisma rabbikal a'la sampai hujung tu salah lagi. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Silap. Tu akhir surah Iqra tu, surah Alaq. Tukar yang tu. Nah. Akhir surah Al-A'la fi suhufi Ibrahim wa Musa, akhir sekali. Nah, itu kan tu dah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini sunnah. 2 rakaat pertama ataupun muqaddimah witir tu kalau kita buat 3, kalau kita buat 5 pun, kalau kita buat 7, kalau kita buat 9, 11, 3 akhir. Macam ni bacaan dia. Nah, kita buat dengan imam tarawih pun dia ambil 3 sahaja. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang ketiga nanti qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnah. Ikutlah sunnah. Walaupun kita ni hafal Quran 30 juzuk, dia kata Allah, sia-sia aku jadi imam tarawih. Panggil daripada Terengganu, daripada Kelantan, datang jadi imam. Qul huwallah. Apa 30 juzuk baca qul huwallah. Tapi suruh tu imam biasa. Buat kemah. Sunnah tu balum. Tak kira lah hampa 30 juzuk pun qul huwallah lah juga. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita baca surah lain, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, sebab sunnah dia jantung. Ni banyak kita tengok imam hafiz muda-muda, dia fiqh tak tahu mana sangat. Nah, hadis pun gitu-gitu je lah. Jadi imam baca tajwid okey lah. Nah, hafal matan jazariyuh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sampai witir. Nah, hak 2 pertama tentang surah Taubah ke apa. Hak akhir surah lain juga tak baca. Sabbihis tu imam biasa boleh lah. Sebab tu kuliah tu imam kampung, 3 ku tu imam kampung, aku 30 juzuk baca surah lain lah.
Tak pakai. Dia boleh jadi imam tapi tidak pakai sebab dia tidak memilih sunnah. Tuan-tuan, ibu muslimat yang dirahmati, maka ingat, bila kita nak solat jadi imam, walaupun kita hafiz 30 juzuk sampai witir had 3 tu, beginilah bacaan dia. Sabihis mulia, kemudian had 1 hujung kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itulah sunnah yang Nabi ajar kita. Nah, dia lebih tahu daripada kita suruh yang dia nak baca. Baik tuan-tuan, ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi lafaz niatnya pada 2 rakaat pertama usolli sunnatul witri. Tengok, kita ni sebut usolli sunnatul witri. Rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesailah tuan-tuan untuk malam ni solat witir. Mudah-mudahan kita boleh maintain lah solat witir ni. Kalau kita rasa tak mampu nak bangun pagi esok, kita buat siap-siap sebelum kita tidur ni. Kalau kita dah biasa bangun pagi, buat pagi esok tu lebih utama lah. Selepas kita solat sunat lain dulu, kita tutup dengan witir. Nah, baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, insya-Allah minggu depan kita sambung solat sunat seterusnya, solat sunat duha, insya-Allah. Okey, malam ni pun belum ada soalan. Saya pun tak buka lagi lah tuan-tuan. Lepas ni lah insya-Allah. Jadi kita berhenti sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Macam ni bacaan dia. Nah, kita buat dengan imam tarawih pun dia ambil